Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat petang, selamat sejahtera. Maaf, selamat pagi dan selamat sejahtera kepada anak murid cikgu yang berislam. Okey, baiklah. Hari ini kita akan sambung kita punya PDPR ekonomi tingkatan 5. Sebelum kita memulakan proses PDPR kita adalah kita membaca doa dan yang bukan Islam baca doa mengikut kelaziman agama masing-masing lah. Yang Islam mengikut cara cikgu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita nak sambung satu bab yang agak penting di dalam tajuk tingkatan 5, ekonomi tingkatan 5, iaitu tajuk kita. Cuba kamu buka muka surat 149 di dalam buku teks, iaitu tajuknya Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Baik, sebelum kita meneruskan tajuk ni, cikgu akan mengulang kaji pelajaran yang lepas, yang mana kita dah belajar berkaitan dengan perdagangan antarabangsa. Apa itu perdagangan antarabangsa kan dalam bab-bab sebelum ni yang telah kita pelajari. Kita juga dah tahu apakah kelebihan dan kekurangan kekurangan dan kepentingan perdagangan antarabangsa yang sebelum ni juga kita telah mempelajarinya. Dan hari ini kita nak menyambung di dalam perdagangan antarabangsa. Ada satu lagi tajuk, iaitu Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Kan di dalam kepentingan perdagangan antarabangsa tersebut ada pula Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Okey. Kebanyakan tujuan-tujuan tidak diadakan Sekatan Perdagangan Antarabangsa yang paling utamanya untuk memudahkan ataupun untuk menghidupkan pasaran tempatan untuk dapat bersaing dengan barang-barang import. Okey. Jadi contoh, cikgu bagi satu contoh sebelum kita masuk tajuk ni. Contohnya, di dalam pasaran antarabangsa kita ada barangan import ataupun produk yang kita import dan ada produk tempatan. Kan contoh, cikgu bagi satu contoh. Kalau produk import, kalau kita bagi satu contoh kereta lah kata. Kereta ada kereta Honda, kereta Mitsubishi, kereta BMW, yang itu merupakan produk import. Kan ada satu produk yang dikenali sebagai produk tempatan. Contoh macam Proton, kereta Proton, kereta Pro2. Okey, yang itu kita panggil dia produk tempatan. Tapi bila kita kebiasaannya masyarakat tak kisahlah dekat Malaysia ke dekat negara mana sekalipun, dia lebih mengutamakan atau memilih kepada barang import. Hal ini menyebabkan barang-barang tempatan sekiranya tidak dikawal, maka dia boleh mematikan industri produk tempatan ini. Okey, justru itu di dalam bab ini kita mempelajari satu lagi tajuk, iaitu Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Sekatan Perdagangan Antarabangsa diperkenalkan untuk melindungi industri tempatan. Salah satunya lah yang paling utama. Dia ada banyak lagi sebab, tapi salah satu sebab yang utama dia nak melindungi produk tempatan. Baik, cikgu nak share apa yang kita pelajari hari ini. Okey. Alright. Okey, ini dia. Iaitu apa dia kelas? Iaitu sekejap ya. Dah ambil masa sikit. Okey, yang ini yang kita panggil dia di dalam muka surat 149. Kita tengok subtopik 2.23, Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Baik, kita tengok apakah dia Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Okey, sekatan perdagangan antarabangsa ialah dasar perdagangan luar oleh kerajaan sesebuah negara
untuk mengawal ekspor dan import negara. Maknanya dia merupakan satu peraturan perdagangan yang dibuat oleh sebuah kerajaan untuk mengawal kemasukan barang ekspor dan import negara. Kan seeloknya barang ekspor melebihi barang import. Tapi seandainya barang import ni melebihi daripada barang ekspor, maka sesebuah kerajaan itu dia akan menggunakan sekatan perdagangan antarabangsa untuk mengawal lambakan import ini. Jadi bila ditanya apakah dia sekatan perdagangan antarabangsa, sekatan perdagangan antarabangsa merupakan dasar atau peraturan dasar perdagangan luar oleh kerajaan sesebuah negara untuk mengawal perolehan ekspor dan import negara tersebut. Baik, kita tengok ada berapa bentuk sekatan perdagangan antarabangsa ni. Okey, secara umumnya kan yang di-share di dalam buku kita ni, dalam buku teks tingkatan 5 ini ada 6. Ada apa? Ada berapa kelas? Ada 6. Ada 6 bentuk sekatan perdagangan antarabangsa. Yang pertama tarif. Yang benda-benda ni 6 ni kamu semua kena hafal dan kena tahu kan. Okey, sebab apa? Sebab takut peperiksaan dia masuk, kan kebiasaannya dia ada masuk kan. Jadi bila masuk mudahlah untuk kita menjawab dan kita memahami apakah bentuk sekatan perdagangan antarabangsa ini. Okey, yang pertama tarif. Okey. Yang kedua subsidi. Ketiga kuota. Sebut betul-betul kuota. Ada kadang-kadang murid menyebut kauta, dia kuota. Kota lah kalau ada kadang-kadang kita kenal dikenali sebagai kota kita panggil kota. Okey, yang keempat kawalan pertukaran asing. Yang ini pertukaran duit lah. Yang kelima embargo dan yang keenam sekatan bukan ekonomi. Okay, sekali lagi kita ulang kelas. Yang pertama bentuk sekatan perdagangan antarabangsa, yang pertama tarif, subsidi, kuota, kawalan pertukaran asing, embargo dan sekatan bukan ekonomi. Kebanyakannya pelajar selalunya dia keliru antara kuota dengan embargo. Yang benda ni kita kena betul-betul teliti dan kenal pasti. Baik, kita tengok yang pertama, sekatan yang pertama apa dia, iaitu tarif. Apa dia tarif? Tarif merupakan cukai yang dikenakan atas barangan yang diimport dari luar negara. Itu dia tarif. Kan? Kalau cukai dalam negara, kita tidak panggil dia tarif. Tapi tarif ini tak cukai yang mana? Cukai yang dikenakan atas barangan import yang kita import dari luar negara. Tak kira lah barang apa sekalipun, janji barang itu yang datang daripada luar, daripada negara. Contoh kalau Malaysia mengimport kasut Adidas seperti dalam gambar ini, ataupun iPhone negara pembuatnya US, contoh katalah. Makanya apabila kita import, syarikat tersebut dikenakan cukai, dan cukai yang dikenakan terhadap syarikat pengimport itu kita kenali sebagai tarif, kan. Seterusnya, pengenaan tarif pada barangan import menyebabkan harga barang import meningkat, dan secara teorinya harga barangan import akan meningkat berbanding barang tempatan. Yang ini dia nak cerita pula yang kedua ni. Bila dikenakan tarif, okey anak murid, dikenakan tarif, makanya secara relatifnya, maknanya secara logiknya kan, barangan import ini dia akan meningkat harganya, kan. Bila barangan import meningkat harganya, makanya orang lebih memilih kepada barang tempatan berbanding barang import. Sekaligus dapat menyelamatkan industri tempatan. Contoh macam kereta lah. Contoh kereta kan. Kadang-kadang kita tengok kereta kelas, antara kereta Honda yang sama sisi. Aku cakap yang sama sisi lah. Carilah apa saja jenis kereta pun yang sama sisi. Kereta Honda dengan kereta Proton. Kenapa kita tengok kereta Honda ni sama sisi tapi mahal kan berbanding dengan kereta Proton? Sebabkan apa mahal? Disebabkan kereta Honda merupakan barang import yang dikenakan tarif, kan? Tetapi kereta tempatan Proton tidak dikenakan tarif. Justru itu harga kereta Honda itu meningkat, maknanya lebih mahal berbanding kereta tempatan. Jadi orang bila tengok harga mahal, orang lebih cenderung untuk memilih kepada kereta tempatan. Itu tujuan diperkenalkan tarif. Okey.
tarif ini ada dua jenis. Cara bayarannya ada dua jenis. Ada dua jenis tarif. Ingat tu, tarif ada dua jenis. Apa dia? Iaitu tarif spesifik. Yang kedua, tarif ad valorem. Kita tengok satu lagi. Okey, tarif spesifik. Macam mana? Dikenakan atas setiap unit barang yang diimport. Maksudnya setiap satu unit itu telah dicas siap-siap. Contoh kat bawah ni dia bagi. Contohnya kerajaan Malaysia mengenakan tarif berbentuk spesifik sebanyak 300 RM300 untuk setiap satu unit mesin pemotong daging yang diimport. Maknanya dia dah letak siap-siap. Satu unit untuk barang itu dia letakkan siap-siap. Contoh yang di dalam contoh tu dia bagi 300. So 300. So katakan dia nak import 10. Katalah 10. Cikgu bagi contoh 10, sebenarnya banyak lah, beribu lah kan dia nak import. Katalah 10. Jadi 10 darab dengan 300. Macam tu lah. Maknanya jumlahnya itu kita istilahkan sebagai tarif spesifik. Maknanya spesifik ni dia ambil apa? Dikenakan cukai untuk satu unit barang tersebut. Okey, itu spesifik. Okey, yang kedua kita panggil dia tarif ad valorem. Okey, macam mana tarif ad valorem ni? Okey, dikenakan mengikut nilai barang yang diimport. Contoh satu, dia tak kira kepada setiap satu tu berapa. Maksudnya semakin barang itu mahal harganya, semakin tinggi cukai ad valorem yang dikenakan. Contoh, cikgu bagi satu contoh. Malaysia mengenakan cukai tarif berbentuk ad valorem sebanyak 10% atas kasut sukan yang diimport. Maksudnya contohlah nilai untuk harga kasut itu semakin meningkat. Maknanya apabila diletakkan persen, semakin tinggilah cukai ad valorem yang dikenakan terhadap barangan kasut tersebut. Kan? Itu sebab kadang-kadang kita tengok Adidas, Nike dan sebagainya. Kan? Dia ada yang harga yang telah dicukai, ada harga yang free cukai. Kan? Kalau harga yang kita tengok dekat Jaya Jesco tu harganya memang mahal berbanding dengan harga yang kita beli dekat Genting Highland. Ada satu kedai free tax ataupun dekat Langkawi. Kan? Free tax. Kan? Tapi bila dikenakan tarif ad valorem 10% biasanya 10% lah setiap nilai untuk setiap nilai produk tersebut, makanya harganya akan berubah daripada harga yang tadi dikenakan cukai dan ada dikenakan cukai. Okey, jadi senang cerita nak membezakan spesifik dengan ad valorem ni. Spesifik untuk satu unit dia letakkan siap-siap harga. Tapi ad valorem ni cukainya dikenakan mengikut nilai barang tersebut. Kan, mengikut nilai barang tersebut. Kebiasaannya ad valorem ini diletakkan percentage. Kan, biasanya ad valorem biasanya barang-barang pakaian lah, barang-barang pakaian, kasut dan sebagainya. Tapi spesifik ni biasanya mesin, automotif, kereta dan sebagainya, barang-barang berat lah. Tapi kalau barang-barang yang ringan seperti pakaian dan sebagainya, biasanya kerajaan meletakkan tarif ad valorem. Ingat, satu mengikut nilai ad valorem, satu lagi mengikut kepada unit, iaitu spesifik. Kelas. Seterusnya subsidi. Nombor 2 subsidi. Nombor 1 tarif, ingat. Nombor 1 tadi tarif. Yang kedua subsidi. Subsidi ni apa? Subsidi ini dia merujuk kepada bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan kepada pengeluar tempatan untuk membolehkan bersaing dengan pengeluar import. Kan? Maknanya subsidi ni bantuan dari segi kewangan kepada syarikat-syarikat pengeluar tempatan. Kan? Jadi pemberian subsidi ni boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan mengurangkan kos, dan secara teorinya apabila kos dah kurang, maka harga itu akan menjadi murah. Maknanya penjual boleh jual harga barang itu dengan murah. Kan? Jadi bila harga dah murah, permintaan terhadap barang tempatan meningkat. Biasanya subsidi ini diberikan kepada pengeluar barang ekspor utama, contohnya beras, petroleum dan minyak sawit. Contoh macam dekat gambar ni. Ni saji barang tempatan, Faiza Mas barang tempatan. Yang ini semua sudah bersubsidi. Contoh macam petrol kelas. Petrol kita beli kan harga murah berbanding dengan negara-negara luar. Sebab apa? Sebab dapat subsidi. Kalau tak ada subsidi, kita bayarlah 1 liter tu RM4, RM5 macam negara luar. Kan? Beza tau. Contoh Selangor pula. Contoh Malaysia dengan Singapura. Dah cukup lah cikgu bezakan dua tu. Malaysia dengan
Singapura. Beza petrol Selangor, Malaysia dengan Singapura, Singapura mahal, Malaysia dia murah sikit. Sebab apa? Malaysia rakyat telah diberikan subsidi. Maknanya syarikat-syarikat Petronas itu telah diberikan subsidi oleh kerajaan Malaysia, menyebabkan harga itu murah sedikit dan membolehkan kita bersaing dengan minyak-minyak negara luar. Contoh, jadi subsidi apa? Bantuan kewangan yang diberikan kepada syarikat tempatan. Seterusnya, seterusnya kuota. Ni sebut betul-betul kuota. Nombor 3, kuota. Apa dia kuota? Kuota merujuk kepada sekatan perdagangan terhadap jumlah barang yang boleh diimport dalam satu jangka masa tertentu. Maksudnya, satu bentuk sekatan terhadap jumlah barang yang boleh diimport. Contohlah kereta. Kereta. Contoh kereta Toyota ni dekat Malaysia ni orang ramai beli. Mampu beli. Bapak-bapak beli kan. Jadi menyebabkan syarikat Proton tu tak boleh bersaing, nak bankrupt. Contoh katalah, jangan tak bankrupt lah, tapi rugi besar. Jadi kerajaan, atas usaha kerajaan, disebabkan Proton itu adalah syarikat tempatan, kita nak selamatkan syarikat tersebut, makanya kerajaan telah mengurangkan jumlah barang yang boleh diimport. Maknanya kereta Toyota tadi itu kerajaan melalui kerajaan bagi satu peraturan, okey, kerajaan Jepun tak boleh import, tak boleh menghantar ataupun menjual jumlah barang seperti biasa. Contoh sebelum ni 1 juta. Jadi kerajaan mengurangkan kepada 10,000 contoh, ataupun 20,000. 20,000 je kerajaan Jepun boleh hantar kereta Toyota kepada kerajaan Malaysia untuk dijual di Malaysia. Jadi bila dah sikit, kereta import dah sikit, menyebabkan pengeluaran terhadap barang import ni kurang lah. Jadi menyebabkan orang memilih kepada kereta tempatan. Contoh macam motor, satu lagi motor Y ataupun motor Yamaha, senang kan. Motor Yamaha kita import, katalah kita import lamanya kita beli. Dia bagi pilihan, kita beli hari ni esok dapat, ataupun kita beli hari ni 6 bulan dapat. Mesti kita memilih yang cepat dapat. Jadi atas faktor-faktor tersebut menyebabkan barang tempatan kembali meningkat permintaannya oleh masyarakat. Jadi kuota apa? Kuota ini sekatan jumlah barang yang boleh diimport di negara di dalam negara dalam satu tempoh masa tertentu. Okey. Seterusnya apa? Seterusnya kawalan pertukaran asing. Sekatan yang seterusnya, iaitu sekatan yang keempat ialah kawalan pertukaran asing. Apa dia kawalan pertukaran asing, kelas? Iaitu merujuk kepada cara kerajaan menghadkan pembelian pertukaran asing oleh pengimport tempatan mengikut arahan Bank Pusat agar kemasukan barang import dari negara tertentu dapat dikawal. Contohnya Malaysia ni banyak bergantung barang daripada US, contoh kata. Tapi disebabkan pada satu saat Malaysia tak nak bergantung dah dengan US lagi, ataupun nak mengurangkan kebergantungan memiliki barang daripada US, makanya kerajaan mengarahkan Bank Pusat untuk apa? Untuk mengawal jumlah kuantiti US dollar yang boleh dibeli. Contohnya lah, dia kalau perdagangan antarabangsa, kelas, dia nak bayar contoh duit dia orang dolar, duit kita duit RM. Dia orang nak bayar dekat kita. Dia orang nak bayar dekat Malaysia, dia kena bayar guna duit Malaysia, RM. Jadi dia terpaksa membeli US dollar tu. US dollar tu dia orang kena beli. Lepas tu bila dia nak jual balik kat kita, dia kena tukar balik kepada RM. Jadi bila Bank Pusat dia kawal kuantiti mata wang tersebut, menyebab pengimport pada ketika itu tidak boleh mengeluarkan lebih daripada hadnya. Contohnya dia banyak boleh dia bertukar, tapi disebabkan dah dikawal oleh Bank Pusat, makanya dia boleh tukar sikit je. Menyebabkan apa? Menyebabkan barang yang diimport tu dapat dikawal lah. Jadi perkembangan pengimportan daripada barang tersebut dapat dikawal, menyebabkan harga kebergantungan kita pada US kurang lah. Kita masih lagi bergantung tapi kurang. Macam itulah lebih kurang.
Alright. Okay, yang tak faham boleh PM cikgu lah macam mana, sebab biasanya benda ni dia memerlukan personal pembelajaran secara personal. Biasanya kadang-kadang murid tanya cikgu secara personal, tapi disebabkan waktu PKP ini sukar, jadi cikgu buka handphone cikgu itu 24 jam untuk kamu tanyalah handphone cikgu bagi nombor siap-siap 019 355 3897. Boleh telefon and then tanya benda ni. Okey. Seterusnya embargo. Okey, ya, sebentuk sekatan yang kelima. Embargo apa? Embargo ialah merujuk kepada perintah larangan atau pemulauan perdagangan terhadap negara tertentu. Dasar ini jarang-jarang dilakukan kecuali atas alasan keselamatan atau kepentingan negara. Jadi tindakan memulau barangan dari negara tertentu akan menjejaskan hubungan baik antara sebuah negara dengan negara lain. Contohnya apa? Contohnya macam kerajaan Malaysia ini tidak membenarkan import barangan pertanian seperti buah-buahan dan barangan peralatan pertahanan dari negara Israel. Sebab apa? Sebab dasar strategik negara Malaysia yang mana menentang tindakan kejam dan ganas rakyat Israel. Okey, yang menentang tindakan kejam dan ganas rakyat negara Israel terhadap rakyat Palestin. Sekejap cikgu repair sekejap. Okey. Ganas kerajaan Israel terhadap rakyat Palestin. Okey. Dah. Sorry kelas. Tengok tadi Okey, embargo. Jadi atas alasan ini, embargo ni apa? Embargo ni bila dasar kita tak sama dengan negara dengan dasar kita, sesebuah negara yang dasarnya berbeza dengan dasar negara kita, makanya kerajaan memulaukan dan memberi perintah larangan untuk berdagang terhadap negara tersebut. Contoh Malaysia dengan Israel lah. Jadi tak boleh. Itu sebab barang-barang Israel jarang ada dalam Malaysia. Contoh buah-buahan, pertahanan dan sebagainya. Kita bukan import daripada Israel kan. Tapi kita import daripada negara lain. Yang itu kita panggil dia embargo. Right? Okey, akhir sekali iaitu sekatan bukan ekonomi. Sekatan bukan ekonomi. Iaitu merujuk kepada apa? Merujuk kepada sekatan dalam bentuk undang-undang, peraturan atau syarat-syarat tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjamin keselamatan dan kesihatan rakyat dan negara. Contoh, bagi contoh. Contoh barang import seperti daging, susu tepung, minuman berhasiat, kan? Biasanya akan diperiksa dan dikenal pasti ciri keselamatannya serta kandungan kesihatannya, kan? Contohnya, okey, produk yang memudaratkan pengguna, kan? Produk yang memudaratkan pengguna biasanya tidak dibenarkan untuk diimport, kan? Dia mesti produk itu tersebut bebas daripada sebarang penyakit dan bahan kimia yang membahayakan kesihatan. Biasanya Malaysia tak ambil lah barang-barang macam tu. Okey, yang kedua, produk yang tidak menepati piawaian dan mutu, kan? Itu sebab kalau barang elektrik biasanya kita ada cop sirim. Cop sirim maknanya sebelum masuk ke negara Malaysia mesti ada cop sirim kita beli. Andai kata kita beli contoh produk yang tak ada cop sirim, itu memang dia bukan menggunakan laluan betul lah. Dia menggunakan laluan nombor 3 atau laluan secara gelap dan sebagainya. Kan? Tapi kalau ikut rule-nya betul-betul, barang-barang elektrik yang menepati piawaian dan mutu sahaja dibenarkan yang kita ambil daripada luar negara. Kan? Contoh ada satu lagi produk halal dan sebagainya. Itu pun samalah. Okey, yang C, produk yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang kesihatan. Kan contoh ubat-ubatan dan barang kesihatan. Mesti melepasi garisan-garisan ataupun tapisan-tapisan kesihatan yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi kalau tak ada benda tu, tidak diluluskan oleh KKM,
makanya tidak dibenarkan. Contoh macam ubat kita beli paracetamol, dia mesti ada rujukan KKM. Yang stiker berkilat. Stiker berkilat itulah yang kita punya apa standardized yang dilekat. Maknanya kalau dilekat dengan stiker tu, makanya produk itu mematuhi peraturan dan dibenarkan untuk diimport ataupun dijual di dalam negara Malaysia. Okey kelas. Uh, itu saja daripada cikgu berkaitan dengan bentuk-bentuk sekatan perdagangan antarabangsa yang kamu kena ingat, iaitu ada 6 apa dia tadi, kita ulang balik, iaitu tarif, subsidi, kota, kawalan pertukaran asing, embargo dan juga sekatan bukan ekonomi. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menghayati apa yang disampaikan pada hari ini. Hari ini tajuk mudah dan tolong buat latihan yang cikgu akan sisipkan di dalam grup kita supaya kita sama-sama dapat meningkatkan kefahaman tentang bentuk-bentuk sekatan perdagangan antara bangsa. Okey, itu saja kelas. Cikgu sudahi kelas kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kamu semua, cikgu doakan semoga terhindar daripada gejala ataupun penyakit ataupun pandemik COVID-19. Bye. Jaga diri baik-baik kelas. Assalamualaikum.